Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup current dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang topik-topik ini ataupun topik ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun menemani saya, seorang di studio dan seorang lagi insya-Allah akan cuba kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah gelombang keempat COVID-19. Di mana kedudukan kita? Ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan tetamu yang berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Megat Muhammad Amirul Amza Megat Hashim, yang merupakan Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi di Medical Mythbusters Malaysia. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita ya. Terima kasih juga atas jemputan. Ya. Dan seorang lagi tetamu yang insya-Allah akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Skype ialah yang berbahagia Dr. Sakinah Sulong, yang merupakan pakar perubatan keluarga. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya dan juga perhatian rakyat Malaysia ketika ini. Dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03 26979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang penting sebenarnya, Doktor. Kalau kita melihat perkembangan terkini COVID-19 di negara kita sekarang ini, kalau mengikut kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan, iaitu Datuk Seri Dr. Adham Baba, beliau mengatakan ianya telah pun meningkat kira-kira 45% pada minggu ini sahaja. Dan ini merupakan sesuatu yang membimbangkan kita, dan kemudiannya kita bercakap pula tentang gelombang keempat COVID-19. Jadi apa yang dimaksudkan dengan gelombang keempat itu? Apakah kesannya nanti? Baik. Pertama sekali, Encik Syakawi, kita kena faham apa itu gelombang dalam kes pandemik ini. Gelombang itu menyatakan bahawa apabila berlakunya satu peningkatan kes daripada kadar yang baseline ataupun kadar yang stabil, tiba-tiba berlaku peningkatan kes. Jadi kita lihat pada awal-awal kes COVID pada awal tahun 2020 telah berlaku gelombang pertama, seterusnya pada lebih kurang bulan Februari ke Mac gelombang kedua, dan kita berjaya melandaikan curun pandemik ini. Dan tetapi apabila naik semula kes pada September, telah berlaku gelombang ketiga, dan sebenarnya kita masih lagi belum masuk ke gelombang keempat. Kerana apa? Kita masih lagi berada pada gelombang ketiga. Sebab apa? Pada September 2020 sehingga kini kes masih lagi belum mencecah angka 2 digit, masih lagi belum mencecah baseline kita yang sebelum ini. Jadi sebenarnya apabila kita bertanya diri kita, adakah kita masuk gelombang keempat? Sebenarnya belum lagi, kerana kita masih belum lagi mengharungi gelombang yang ketiga ini. Dari pemerhatian doktor sendirilah, berlakunya peningkatan walaupun pada mulanya menunjukkan satu penurunan yang agak menggembirakan kita, tetapi tiba-tiba sekarang ini berlaku peningkatan yang amat membimbangkan kita pula. Kenapa ini berlaku sebenarnya, Doktor? Pada perhatian anda lah. Baik. Pada pendapat saya, ia disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey. Antaranya adalah kita perlu melihat kesusahan kerajaan dalam memberi satu balance, memberi keseimbangan antara kawalan penyakit dan juga kawalan ekonomi. Dan juga tambah pula pada waktu kini, dalam kita mengharungi bulan puasa ini, kita juga ingin menjaga sensitiviti umat Islam di negara kita. Dan kerajaan tidak boleh membuat PKP sepanjang masa. Sebab apa? Nanti ekonomi akan terus merudum, akan menyebabkan kerugian kepada peniaga, terutamanya peniaga-peniaga kecil-kecilan. Jadi kerajaan mencari satu mekanisme bagaimana untuk membuka kembali ekonomi tanpa menyebabkan peningkatan kes yang mendadak. Dan tetapi kita lihat bahawa apabila kita cuai, kita merasakan bahawa COVID tidak ada lagi dengan kita. Kita tengok macam kes pun dah tak banyak, tetapi kita pun dah tak amalkan social distancing, kita dah tak amalkan pemakaian topeng muka, dan kita panggil dalam bahasa Inggeris complacent, kita mula lalai dan cuai. So
COVID ini tak kenal cuti. Dia tidak bercuti. Kita mungkin kita bercuti. Tapi apabila COVID kita dah lalai, dia akan terus menjangkiti. Dan ditambah pula dengan timbulnya varian-varian baru yang daripada UK, daripada South Africa, yang mana varian-varian ini walaupun tidak menyebabkan komplikasi yang lebih teruk daripada varian sebelum ini, tetapi ia merebak dengan lebih pantas. Dan apabila ia merebak dalam masyarakat, di mana kebanyakan kes adalah tidak mempunyai apa-apa simptom, jadi kita langkah pengesanan itu akan menjadi lebih sukar dan peningkatan kes akan terus naik dengan mendadak. Okey, apa ni Dr. Megat, kita juga nak dapat pandangan daripada seorang lagi tetamu kita yang ada di talian ataupun kemudahan Skype yang cuba kita hubungi sekarang ini, iaitu yang berbahagia Dr. Sakinah Sulong yang merupakan pakar perubatan keluarga. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak Doktor kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan kita nak bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya Doktor. Kita menyentuh tentang gelombang keempat COVID-19, di mana kedudukan kita. Kalau kita melihat kepada situasi terkini sebenarnya Doktor, kalau jumlah keseluruhan baru hari ini untuk kes COVID-19 ini ialah 2,341, dan ini juga merupakan satu jumlah yang mungkin tidak menggembirakan kita. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih positif sebenarnya daripada kes-kes baru. Tetapi mungkin tadi pun saya dapatkan pandangan daripada tetamu kita Dr. Megat berkaitan apa yang berlaku sebenarnya. Tetapi pada pandangan Dr. Sakinah sendiri, apa yang perlu dilihat oleh rakyat ketika ini, Dok? Sorry, saya tak berapa dengar tadi soalan yang Tuan cuba tadi. Okey, berlakunya peningkatan kes COVID-19 sekarang ini, kita tahu di mana silapnya. Tadi pun Dr. Megat sendiri menyentuh tentang beberapa isu yang cukup menarik. Tapi pandangan Dr. Sakinah sekarang, apa yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19 ini sebenarnya, Dok? Okey, seperti mana yang selalu disebut oleh Dr. Richard Abdullah dengan pemasaran rakyat kepada SOP yang telah diharuskan oleh Kerajaan Malaysia, kita akan dapat tengok keboleh jangkitan kita pun daripada 1.2 ke 0.8. Dengan itulah yang kita saksikan pada bulan Februari dan Mac tahun ini. Kematian kes berkurang dengan banyak. Sebaiknya kita melihat keboleh jangkitan itu meningkat dan ketidakpatuhan masyarakat kepada SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Seterusnya kita nampak angka kes harian semakin meningkat. Peluang pesakit di ICU juga makin meningkat. Ini berbalik pada soalan ketidakpatuhan masyarakat yang telah digariskan oleh kerajaan. Okey, Doktor, mungkin ada baiknya selepas ini kita bercakap ataupun berbual melalui panggilan telefon, kerana secara jujurnya tidak begitu jelas sebenarnya apa yang ingin dilontarkan melalui kemudahan Skype ni. Jadi insya-Allah kami akan hubungi Doktor semula melalui kemudahan phone sebentar saja lagi. Baik, kembali kepada apa yang sedang berlaku ketika inilah. Kita tahu bahawa kerajaan telah pun memperkenalkan apa yang disebut sebagai program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, dan setakat ini pun kalau mengikut laporan yang dikeluarkan, mereka yang telah pun mendaftar untuk mendapat suntikan vaksin ini setakat ini hanyalah 9,048,237. Ini berarti dalam 37.30% sahaja. Jadi tentang sambutan ini, apakah Doktor melihat ianya agak perlahan sebenarnya, dan kenapa ianya berlaku? Okey, sama juga seperti jawapan saya untuk soalan sebelum ini, ada pelbagai faktor. Okey, antara faktor yang saya boleh nampak adalah, pertama sekali adalah cara mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Of course, kerajaan telah menyediakan cara mendaftar yang mudah, iaitu menggunakan aplikasi MySejahtera. Namun begitu, aplikasi ini mungkin tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar, di pinggir-pinggir bandar, yang mana rakyat
perlu memain peranan untuk menjadi pembantu, terutama kepada ibu bapa masing-masing yang berada di kampung, yang mana kita kena bantu mereka untuk daftarkan, kerana mungkin mereka nak vaksin tapi mereka tak tahu bagaimana cara nak daftar. Dan kerajaan juga telah menyediakan cara-cara lain, contohnya menggunakan hotline, dan YB KJ Khairi Jamaluddin juga pernah mengumumkan bahawa mereka akan membuat lebih kurang macam satu roadshow untuk pergi meningkatkan lagi akses kepada pendaftaran vaksin, terutamanya di masyarakat luar bandar. Itu satu faktor. Namun yang kedua adalah faktor keyakinan terhadap vaksinasi itu sendiri, ataupun kita panggil sebagai vaksin confidence. Yang mana kita tahu bahawa vaksin confidence untuk COVID-19 vaksin ini bukanlah sesuatu yang amat memberangsangkan, kerana sejak awal mula Pfizer dikeluarkan pada bulan lepas, kita nampak bahawa pelbagai rintangan dan pelbagai salah faham telah timbul. Apatah lagi apabila ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar, yang menjadikan satu confidence terhadap vaksin itu jadi jatuh. Contohnya apabila berlaku kematian selepas vaksinasi diberikan, terus saja disalahkan dengan vaksin, sedangkan kematian itu berlaku pada tiap-tiap hari. Kematian akibat serangan jantung mengikut statistik di Malaysia berlaku lebih kurang 50 kes satu hari. Tak kisahlah anda dapat vaksin atau anda tak dapat vaksin, 50 kes kematian satu hari berlaku di Malaysia. Dan apabila ia berlaku secara kebetulan selepas vaksin, walaupun kerajaan telah mengeluarkan kenyataan bahawa postmortem telah dilakukan, kematian itu tiada kaitan dengan vaksin, tetapi orang ambil benda yang negatif itu sebagai satu perkara yang besar. Betul. Maka confidence terhadap vaksin itu akan jatuh. Akibatnya saya sendiri melihat daripada pengalaman dan pemerhatian saya, ada individu yang mana sebelum ini mendaftar untuk vaksin, tetapi kat sekarang ini berasa ragu-ragu, menarik balik akibat kurangnya keyakinan terhadap vaksin ini. Okey, saya nak sentuh soal ini juga, iaitu keyakinan terhadap vaksin bersama dengan Dr. Sakinah. Mungkin beliau ada pandangan yang tersendiri. Sesuatu yang menarik sebenarnya, dan juga kadang-kadang membimbangkan kita, Dr. Sakinah, ialah mainan-mainan di media sosial terhadap vaksin yang digunakan ataupun disuntik kepada mereka yang menerimanya sekarang ini. Ada yang tidak begitu yakin seperti apa yang Dr. Megat sebut sebentar tadi. Tetapi apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan selain untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa Pfizer itu sebenarnya adalah selamat untuk disuntik kepada mereka, kepada rakyat Malaysia, dan respon yang pantas sebenarnya kita perlukan mungkin daripada Kementerian Kesihatan sendiri untuk menangkis segala tomahan-tomahan yang mungkin tidak tepat ketika ini. Pandangan doktor dalam soal ini. Baik, saya melihat perkara, kita kata, ada orang kata ini adalah pandemik COVID. Maksudnya perkara yang telah dirancang. Itu adalah satu tomahan yang saya rasa sangat besar lah. Dan sebenarnya kita juga dalam suasana menghadapi pandemik ini, kita menghadapi juga infodemik, iaitu kebanjiran info-info palsu yang sebenarnya tidak berasas dan tidak mempunyai kebenaran, tapi ia telah disebarkan secara meluas, secara pantas dalam masyarakat kita. Seperti yang Dr. Amirul cakap, katakan bahawa ia telah menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap vaksin itu sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai masyarakat, of course saya akan berkata bahawa kita kena rujuk pada pendapat pakar dan juga pendapat yang ahli dalam hal ini, iaitu para pengamal perubatan yang bertauliah, dan kemudian pihak kerajaan sendiri melalui MUSTI dan juga KKM. Tetapi saya juga memandang perkara ini memerlukan campur tangan dan juga tindakan yang lebih efektif daripada kementerian sendiri untuk menangani info-info palsu ni. Sebab sebelum ini kita telah diberitahu bahawa akan ada tindakan di bawah ordinan darurat. Beberapa amaran telah dikeluarkan sebelum ini, di mana mana-mana individu yang menyampaikan cerita ataupun info yang tidak benar berkenaan COVID-19 boleh disabitkan di bawah ordinan darurat. Jadi saya masih menunggu amaran-amaran yang sedemikian menjadi kenyataan di negara kita, sebab kita nampak suasana panik ataupun suasana yang ditimbulkan oleh info-info palsu ni menyebabkan ketidakyakinan masyarakat awam. Walaupun contoh macam YBKJ sendiri telah menyuntik Sinovac
dan juga beratus ribu kita punya penerima vaksin setakat ni dah 451,000 telah menerima vaksin yang kedua, melengkapi dos yang kedua. Tetapi masih ramai lagi masyarakat di luar sana yang tidak yakin dengan keselamatan vaksin ni. Apa puncanya? Puncanya daripada yang saya nampak sebahagian besarnya disebabkan oleh info-info palsu yang menakut-nakutkan dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Jadi satu tindakan oleh kementerian sangat diperlukan pada masa ini untuk membawa individu-individu ataupun pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu atau menyebarkan fakta yang tidak betul ke muka pengadilan lah. Saya rasa tidak guna kita mengeluarkan amaran demi amaran tanpa ada tindakan yang efektif. Okey, cuba dapatkan pandangan daripada Dr. Megat Amirul sendirilah. Apa yang boleh peranan yang boleh dimainkan oleh anda selaku Esko Perancangan Strategik kempen vaksinasi di Medical Mythbusters Malaysia sendiri? Apa yang sedang anda lakukan ketika ini? M3 ataupun Medical Mythbusters Malaysia adalah sebuah NGO yang berdaftar dengan Registrar of Society sejak daripada tahun 2016 lagi, dan tugas kami khususnya adalah untuk menangkis mitos-mitos perubatan terutamanya yang berada di media sosial. Jadi platform utama kami adalah Facebook. Sejak daripada tahun 2013 lagi kita lihat bahawa Facebook mula digunakan oleh golongan yang kita panggil sebagai anti-vaksin untuk menyebarkan fahaman yang salah berkaitan dengan vaksin. Padahal waktu itu tak ada COVID lagi, tapi mereka menyebarkan fahaman yang salah tentang vaksin dalam jadual imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak. Jadi kita juga lihat peningkatan golongan yang menolak vaksin dalam kalangan ibu bapa. Maka tugas kami di Medical Mythbusters Malaysia adalah untuk memberi pencerahan ataupun membetulkan salah faham ataupun menangkis mitos-mitos yang berkaitan dengan perubatan khususnya vaksinasi. Jadi apa yang kami buat adalah apabila ada satu maklumat yang palsu ataupun satu post yang palsu di Facebook, maka kami akan cuba sedaya upaya untuk mencari kebenarannya dan cuba sedaya upaya membetulkan persepsi masyarakat terhadap perkara tersebut. Namun seperti yang Dr. Sakinah katakan sebentar tadi, ianya agak sukar kerana kami cuba menjadi proaktif, yang mana kalau ada je mitos baru kami akan terus tangkis. Namun yang demikian kami juga terikat dengan tugas hakiki kami, yang mana kami juga bertugas sebagai frontliner. Kami ada tugas hakiki untuk merawat pesakit di hospital maupun di klinik. Jadi tidak bolehlah kami 24 jam dengan Facebook sahaja. Tetapi kebanyakan golongan yang anti vaksin ini, kebanyakan mereka adalah dari golongan yang suri rumah, menjual produk kesihatan, dan juga mereka ada masa yang banyak untuk membuat manipulasi fakta dan menyebarkan fitnah. Jadi saya kira tanpa tindakan yang tegas daripada pihak kerajaan sendiri, ini akan menyebabkan bukan sahaja keyakinan terhadap vaksin itu sendiri akan runtuh, tetapi keyakinan terhadap kerajaan sendiri akan runtuh akibat memberi amaran tanpa ada tindakan yang tegas. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya percaya anda yang mungkin ada di rumah sekarang ini sedang menyaksikan program ini barangkali ingin berkongsi juga pandangan dan juga pendapat. Jadi jangan lupa dua talian itu saya ulangi lagi telah pun kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang gelombang keempat COVID-19, di mana kedudukan kita. Dan saya ingin dapat pandangan daripada yang berbahagia Dr. Sakinah Sulong juga. Ini Dok, berkaitan dengan laporan harian pemberian dos vaksin mengikut negeri, dan ini juga sesuatu yang menarik kerana kalau kita lihat secara keseluruhannya setakat ini Doktor sudah pun lebih sejuta ataupun untuk lebih tepat lagi 1,177,648 yang telah pun menerima dos 1 dan juga dos 2, dan jumlah dos 1 ialah 700 lebih ribu, dan jumlah yang telah pun menerima dos yang kedua ialah lebih kurang 400 lebih ribu, 451 ribu, dan ini satu jumlah yang dikatakan agak perlahan sebenarnya dari segi pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia, kerana yang mendaftar setakat ini baru 9 juta lebih. Jadi pandangan Dr. Sakinah dalam persoalan ini, Dok. Okey, saya
pernah mendengar dakwaan yang mengatakan bahawa negara kita agak lambat menerima vaksin dan juga pemberiannya juga agak lambat. Tapi sebenarnya negara kita tidaklah, kita punya rekod tidaklah terlampau teruk. Sebenarnya kita antara negara yang saya kira masih bernasib baik menerima vaksin, terutama vaksin Pfizer. Kita terima sekitar akhir bulan 2, 21 hari bulan 2 vaksin mula sampai, dan ia telah pelaksanaan program imunisasi COVID kebangsaan ini dilakukan dalam 3 fasa. So fasa pertama yang dijangka bermula pada akhir bulan 2 hingga bulan Mac sebenarnya melibatkan 500,000 frontliner, termasuk daripada perubatan dan juga bukan perubatan. Dan daripada 500,000 tu, dan sekarang kita dah memasuki April, iaitu fasa kedua. Beberapa hari yang lepas kita dah mulakan fasa kedua. Jadi kalau kita tengok, kita jangka 500,000 menerima vaksin pada fasa pertama. Kalau dan daripada jangkaan itu, sebenarnya kita dah almost double dah sebenarnya. Dah 1,177,648 suntikan telah diberikan dengan 451,237 angka yang telah dicatatkan yang telah melengkapi 2 dos vaksin. So saya rasa rekod kita masih belum mengecewakan lah. Cuma memasuki fasa kedua, kita jangkakan lebih ramai lagi, terutama pesakit-pesakit kronik dan warga emas yang berumur 60 tahun akan menerima vaksin. Dan saya difahamkan juga kebanyakan pusat-pusat pemberian vaksin ni ada yang dikatakan akan dibuka sampai malam ataupun dilanjutkan waktu operasinya untuk menjayakan program ini. Sebab seperti fasa pertama, kebanyakannya yang terlibat ialah pusat pemberian vaksin di dalam komuniti sendiri. Tapi dengan fasa kedua, pihak hospital juga turut mengambil peranan dengan memberi vaksin terutama kepada pesakit-pesakit kronik. Maksudnya mereka akan mengenal pasti pesakit kronik yang mana yang sesuai diberi vaksin, dan pemberian itu akan dilakukan oleh pihak hospital sendiri. So ini sebenarnya menampakkan peranan lagi. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Sakinah lah sebelum saya pergi kepada Dr. Megat Amirul. Ada juga permainan di media sosial yang mengatakan bahawa rakyat masih sedikit kecewa sebenarnya dengan program imunisasi COVID-19 ini, kerana mereka mengatakan bahawa mereka yang layak itu sepatutnya diberi keutamaan, tetapi mereka menganggap bahawa mungkin kerajaan juga ataupun Kementerian Kesihatan kadang-kadang mengambil tindakan memberi suntikan vaksin COVID-19 ini kepada golongan-golongan VVIP, golongan VIP dan sebagainya, sehingga mengecewakan sedikit rakyat jelata, orang biasa yang mungkin mengharapkan juga mendapat suntikan vaksin ini dengan segera. Pandangan doktor dalam isu ini? Ini satu isu yang agak sensitif saya rasa. Pada awal-awal pemberian vaksin pun sebenarnya telah timbul isu ni di mana YBKJ sendiri, Menteri Musti telah menyebut bahawa dikatakan ingin menyiasat sebarang kes jam queue ataupun memotong barisan. Jadi apa yang saya nampak ialah memang di setengah negeri atau di setengah tempat di mana pengamal perubatan mungkin terkemudian dalam pemberian vaksin. Tetapi ia mungkin disebabkan beberapa isu teknikal di mana senarai nama dihantar lambat ke Jabatan Kesihatan. Sebab untuk pemberian fasa pertama ni kita banyak menggunakan line listing ataupun senarai nama. Dan turut juga menggunakan My Sejahtera, tetapi seperti yang saya katakan, mungkin ada sesetengah nama tu terkemudian tapi tetap diberi. Mungkin kita dapatkan pandangan Dr. Megat Amirul jugalah bila kita dah masuk ke fasa yang kedua ini. Jadi apa yang doktor jangkakan dan juga harapkan sebenarnya? Saya harapkan bahawa apabila kita masuk kepada fasa kedua, penerimaan vaksin itu akan lebih meningkatlah sebenarnya. Jumlah pendaftaran yang menggunakan aplikasi My Sejahtera juga turut sama meningkat. Sebab apa? Apabila kita lihat sebenarnya vaksin itu adalah satu benda yang selamat, dan apabila kita lihat keberkesanan vaksin itu, insya-Allah apabila ramai
pesakit-pesakit kronik mula dilindungi oleh pemberian vaksin itu, kita harap lebih ramai yang akan berdaftar. Pada masa yang sama juga saya tertarik apabila Encik Syarkawi sebutkan tadi tentang orang yang rasa dia terkemudian apabila orang lain so-called VVIP telah menerima vaksin. Tetapi apa yang hendak saya katakan adalah kita sebagai masyarakat, sebelum kita hendak mengemukakan aduan ataupun hendak komplain, kita perlu semak dulu kesahihan berita yang kita dapat itu. Kerana apa? Khabar angin bukan hanya akan menyebabkan kita berasa takut dan kita berasa panik, tetapi ia juga akan merosakkan program yang sudah dirancang dengan rapi. Okey, saya tak nafikan bahawa mungkin akan ada agenda-agenda yang jahat, mungkin saya katakan, tetapi saya percaya kerajaan yang mana akan sentiasa telus dalam melaksanakan program imunisasi kebangsaan ini, kerana telah banyak wang yang telah dilaburkan untuk program ini, dan pemberian vaksin mengikut fasa-fasa yang tertentu ini ada kepentingan masing-masing. Fasa pertama kita vaksinkan frontliners supaya apabila kita masuk ke fasa kedua akan jadi lebih ramai pemberi vaksin pada fasa kedua nanti, supaya kadar pemberian vaksin itu akan lebih meningkat. Dan fasa kedua kita fokus kepada pesakit-pesakit kronik, kerana mereka ini adalah orang-orang yang akan berisiko menghadapi kematian sekiranya dijangkiti COVID. Kita kena faham bahawa orang-orang yang ada penyakit kronik ini, kalau mereka dijangkiti COVID, 12 kali ganda risiko mereka untuk meninggal dunia berbanding dengan orang-orang biasa. Maka kalau katakan kita tiada penyakit-penyakit kronik, maka kita beri lorong kepada orang yang ada penyakit kronik dahulu, kerana mereka lebih layak dan lebih harus dilindungi. Sebab apa? Suka saya nak ingatkan bahawa keadilan itu bukan bermakna semua orang dapat benda yang sama, tetapi keadilan itu bermakna semua orang dapat apa yang diperlukan. Okey, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Encik Syarkawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, soalan saya yang pertama, ini menaiki para rakyat kan. Apa ada orang ingat apabila menerima vaksin ini mereka kebal daripada COVID-19. Ya. Itu yang pertama. Minta ahli panel ulas kadang-kadang orang kan bila dia terima apa vaksin ni, dia orang kata dia kebal. Okey. Okey, yang kedua, apa rakyat kecewa kerana tidak diberi pilihan untuk terima vaksin. Contohnya ada orang tak bagi pilihan contohnya vaksin Pfizer atau Johnson & Johnson. Dia orang bagi contohnya, dia orang bagi okey, dia kata kita mau Pfizer. Tapi dia orang kata okey, dia kena terima yang lain. Kerajaan dah tentukan dia orang mau bagi pilihan. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi saya tahu dua-dua doktor boleh menjawab persoalan ini. Tapi tak tahulah kalau Dr. Sakidah dengar ada soalan daripada Ridwan tadi, iaitu rakyat ialah pandangan ini, persepsi dan juga anggapan daripada sebahagian rakyat kita yang mengatakan bahawa sebaik saja menerima suntikan vaksin COVID-19 ini, mereka akan kebal. Jadi mungkin doktor boleh jawab, Dok, pandangan anda. Okey, memang ada teori yang menyatakan sebaik saja kita mendapat kita menggambarkan satu langkah yang kita rasakan yang efektif, kita akan mula complacent ataupun kita mula lalai daripada melaksanakan SOP. Contoh dalam mana bila kita dah dapat vaksin, kita rasakan okey, kita tak perlu lagi nak mengamalkan SOP yang selama ini kita amalkan. Contoh memakai mask, pelitup muka di tempat awam, ataupun mengamalkan penjarakan fizikal. Jadi bila keadaan itu berlaku, sebenarnya ia akan menjejaskan program imunisasi COVID kebangsaan juga sebenarnya. Sebab kita kena ingat, dalam masa 2 minggu selepas divaksinasi berlaku proses pembinaan antibodi. Jadi dalam masa tempoh 2 minggu tu individu tu masih terdedah kepada risiko untuk dijangkiti COVID-19. Jadi kita kata proses imunisasi sistem imun badan masih belum terbentuk sepenuhnya dalam masa 2 minggu. Jadi sebarang tanggapan yang individu tu rasa bila dia dah komplit, dah selamat dah 2 dos, dia rasa dia dah kebal. Sebenarnya masih belum lagi kebal. Dia masih perlu menunggu 2 minggu untuk sistem antibodinya dihasilkan, dan kemudian masih terus mengamalkan
SOP kerana herd immunity masih belum terbentuk. Betul. Okey, itu menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Soalan kedua, ini saya tuju kepada Dr. Megat Amirullah. Mungkin dia mengatakan bahawa rakyat juga kecewa. Kita ada Pfizer, kita ada Sinovac. Kenapa tidak diberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih vaksin yang mereka inginkan? Mungkin ada yang mau Pfizer, ada yang mau Sinovac. Jadi mungkin anda. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, keadilan bermakna apabila semua orang menerima apa yang mereka perlukan, bukan menerima apa yang sama. Dan juga kita kena faham bahawa bekalan vaksin ini bukan sahaja Malaysia mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan vaksin, tetapi seluruh dunia mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan vaksin. Dan satu syarikat tidak boleh memberikan monopoli ataupun memberikan kesemua vaksin kepada sesebuah negara. Disebabkan oleh itu, Malaysia mengambil vaksin daripada pelbagai syarikat. Ada Pfizer, ada Sinovac, ada AstraZeneca dan sebagainya. Okey, jadi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada bekalannya pada waktu itu untuk diberikan kepada orang yang menerima. Tidak ada istilah vaksin ini lebih baik daripada vaksin yang ini, kerana tujuan yang utamanya adalah untuk mencegah daripada jangkitan, dan yang lebih utamanya adalah untuk mencegah daripada komplikasi dan kematian akibat vaksin. Orang kata keberkesanan Sinovac tak setinggi Pfizer, jadi mereka nak Pfizer, tak nak Sinovac. Sedangkan mereka perlu lihat bahawa keberkesanan keberkesanan Sinovac juga dilihat pada kadar 100% untuk menghalang jangkitan serius yang memerlukan kemasukan ke unit rawatan rapi dan juga menghalang daripada kematian. Jadi apabila satu vaksin itu menghalang daripada kita memerlukan rawatan dan juga memerlukan kemasukan ke unit rawatan rapi, maka ini akan mengurangkan beban pasukan kesihatan dan juga akan melindungi kita insya-Allah daripada kematian. Jadi tak seharusnya kita membanding-bandingkan sama ada Pfizer lebih baik, Sinovac lebih baik. Tambahan pula, apabila berlakunya penyebaran maklumat yang kita tak pasti benar atau tidak berkaitan sesuatu vaksin. Ada yang kata vaksin ni bagus, ada yang kata vaksin ni tak bagus, tapi sedangkan maklumat itu kita tak dapat pastikan sahih atau tidak. Penyebaran maklumat-maklumat yang tidak pasti ini pun saya nak dapat pandangan daripada Dr. Megat sendirilah. Ada yang menyebut tentang AEF1 dan sebagainya. Tak tahulah AEFI kan? AEFI, betul. AEFI. Jadi apa benda tu sebenarnya yang dimainkan begitu meluas sekali? Baik. AEFI adalah Adverse Event Following Immunization, atau jika diterjemahkan kepada bahasa Melayu adalah kesan keadaan buruk yang berlaku selepas pemberian vaksinasi. Jadi ia merangkumi semua keadaan buruk, tidak kisahlah ia disebabkan oleh vaksin ataupun tidak. Okey, jadi AEFI ini ada dua hubung kait. Ada hubung kait penyebab yang mana dikatakan vaksin itu menyebabkan AEFI tersebut. Contohnya seperti kalau katakan lepas kita suntik vaksin, kita dapat demam, kita dapat sakit di tempat suntikan, kita jadi sakit badan, tetapi ini hanyalah satu gejala yang ringan dan akan baik sendiri. Ataupun kita develop alahan disebabkan memang kita sendiri ada alahan terhadap vaksin itu. Ini adalah AEFI yang disebabkan oleh hubung kait penyebab ataupun causal relationship terhadap vaksin tersebut. Tetapi ada juga AEFI yang berbentuk temporal relationship ataupun hubung kait masa, ataupun sedang kita cakap berlaku secara kebetulan. Let's say kalau katakan selepas saya menerima vaksinasi dan juga tiba-tiba saya kemalangan kereta ataupun meninggal disebabkan oleh sakit jantung atau meninggal disebabkan oleh stroke, katakan seperti dalam kaji selidik Pfizer itu ada yang meninggal sebab stroke. Ia tidak berkaitan langsung dengan vaksin, ia tidak disebabkan oleh vaksin itu, tetapi disebabkan ia berlaku selepas pemberian vaksin, maka ia dikategorikan sebagai AEFI. Sebab itu tugas menyiasat sama ada AEFI ini adalah satu benda yang berkaitan dengan vaksin atau tidak adalah tertakluk kepada Badan Autoriti Perubatan ataupun Farmasi, iaitu NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Mereka apabila berlaku satu AEFI, mereka akan tubuhkan satu jawatankuasa penyiasatan dan mereka akan menyiasat sama ada ini betul-betul berlaku sebab vaksin atau tidak. Dan kalau katakan ia tidak berlaku disebabkan oleh vaksin, maka mereka akan keluarkan statement bahawa ia tidak berlaku disebabkan oleh vaksin dan program vaksinasi itu akan diteruskan. Dan setakat ini belum lagi ada kematian yang disahkan berlaku sebab vaksin, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh negara. Tetapi
tetapi berlaku penyebaran maklumat yang tidak tepat akibat timbulnya agenda anti vaksin untuk menakut-nakutkan masyarakat. Okey, Dr. Sakinah, maaf kerana agak lama anda menunggu sebenarnya. Saya nak dapat pandangan doktor lah. Dalam situasi yang sedang berlaku sekarang ini, macam di awal-awal tadi pun Dr. Megat Amirul menyebut, bukan senang sebenarnya bagi sebuah kerajaan untuk mengimbangi di antara kehendak ekonomi dan juga kehendak kesihatan. Kerana itu dua perkara yang cukup penting sekarang ini yang perlu dilihat oleh kerajaan. Tetapi ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa mungkin juga kerana kita membuka pintu yang begitu luas daripada SOP yang sedia ada ini, membenarkan sekolah dibuka, pasar Ramadan juga dibuka, dan sembahyang tarawih juga dibenarkan di masjid-masjid dan sebagainya. Mereka juga boleh yang bukan beragama Islam juga boleh pergi ke kuil untuk mengerjakan ibadat mereka dan sebagainya. Jadi apakah faktor-faktor ini sebenarnya yang menyebabkan berlakunya peningkatan COVID-19 ketika ini sebenarnya, Dok? Okey, beginilah, saya rasa amat sukar untuk sesebuah kerajaan cuba mengimbangkan antara keperluan ekonomi, tuntutan masyarakat dengan keperluan dari segi kesihatan, dari segi kita kata risiko penularan COVID dalam masyarakat. Sebab kita dapati dengan, kalau kita bandingkan dengan situasi kita pada PKP pertama, PKP 1.0 yang telah dimulakan pada 18 Mac 2020, kita dapati kita punya kes sangat berkurangan. Ada masa sampai 0 kes. Maksudnya memang telah dibuktikan dengan pematuhan dan pada SOP dan juga kawalan pergerakan yang ketat, ia mampu menurunkan angka kes baru seharian. Tetapi saya dapati dalam jangka masa panjang ia mungkin tidak boleh berlarutan. Maksudnya kita perlu menyeimbangkan antara tuntutan ekonomi di mana rakyat sudah mula resah. Apabila kehilangan mata pencarian, apabila mereka tidak dapat melakukan urusan pekerjaan, perniagaan, jadi itu pun satu perkara yang perlu difikirkan oleh kerajaan. Apa yang saya pandang dalam isu ini ialah sebenarnya mungkin kerajaan cuba untuk kita kata memberi kelonggaran untuk menghidupkan kembali ekonomi, tetapi sebenarnya dia memberikan satu tanggungjawab kepada masyarakat supaya kita kata, dan masyarakat pun sepatutnya membuktikan kepada kerajaan bahawa mereka ni mampu menangani kelonggaran itu dengan mematuhi SOP yang sepatutnya telah tertanam dalam diri mereka semenjak tahun lepas. Sepatutnya pematuhan SOP itu tidak hanya sekadar pada arahan ataupun pada kertas sahaja. Ia sepatutnya telah sebati dalam diri rakyat Malaysia. Ia sepatutnya kelonggaran yang dilakukan demi kerana ekonomi sepatutnya diterima oleh rakyat dengan mematuhi SOP untuk mengekalkan kes pada kebolehjangkitan yang kurang daripada 1. Okey, baik, Dr. Sakinah dan juga Dr. Megat, kita akan berehat berkali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ataupun yang berada di studio seorang dan melalui telefon seorang lagi. Jadi kita akan hubungi mereka semula sebentar saja lagi. Kembali semula selepas ini.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, masih bercakap tentang gelombang keempat COVID-19. Di mana kedudukan kita? Di mana kedudukan kita? Ini pun satu isu yang sering dilaporkan dalam media sosial, terutamanya dimainkan dengan begitu meluas sekali. Malah ada juga yang mengatakan bahawa data harian yang dikeluarkan juga tidak telus sebenarnya. Seolah-olah ada semacam mainan juga daripada pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Ini pun satu persepsi, satu andaian yang dimainkan dengan begitu meluas di media sosial. Komen sikit apa ni, Doktor? Baik, okey. Itulah, ia tertakluk kepada kepercayaan rakyat kepada kerajaan yang sedia ada buat masa inilah. Okey, jadi saya minta rakyat sekalian untuk faham bahawa dalam kes COVID-19 ini, ia adalah sesuatu perkara yang benar-benar berlaku. Tidak ada mainan data, tidak ada mainan number yang cuba dilakukan. Kerana apa? Vaksin COVID menelan belanja yang besar, kawalan jangkitan juga menelan belanja dan tenaga kerja yang besar. Jadi kita sehingga menghabiskan tenaga kerja dan juga laburan wang ringgit kepada usaha menangani wabak ini, sehingga kadang-kadang kita terpaksa mengurangkan laburan tenaga kerja di bidang lain pula. Contohnya, kalau kita lihat di hospital, kerana apabila kita fokus kepada pencegahan penyakit COVID-19 ini, kita terpaksa melambatkan appointment untuk pesakit-pesakit kronik, hingga ada pesakit-pesakit kronik yang mendapat rawatan yang tidak optimal seperti sebelum ini. Jadi tidak ada sebab kenapa kerajaan ingin memanipulasikan data, kerana akhirnya kerugian itu akan pergi kepada kerajaan sendiri sebenarnya. Dan seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, apabila datang satu maklumat kepada kita, kita kena semak kesahihan maklumat tersebut, semak sumber maklumat tersebut, dan semak siapa penyampai maklumat tersebut. Kerana apa, sekarang ni berlegar macam-macam maklumat yang tidak tepat, yang ada berunsur, boleh saya kirakan sebagai unsur jahat lah sebenarnya, yang beragenda lain. Contohnya seperti ada agenda politik, yang mana ini akan mencetuskan ketidakyakinan. Okey, dan saya tak nafikan bahawa di Malaysia ini telah berlaku ketidakstabilan politik. Okey, yang mana kita tidak nafikan ia berlaku, dan ia juga sedikit sebanyak mempengaruhi usaha kita, usaha kerajaan dalam menangani masalah COVID-19 ini. Jadi saya minta semua orang, termasuk rakyat, termasuk sesiapa sahaja, untuk mengenepikan perbezaan politik supaya kita boleh terus sama-sama bekerjasama untuk dapat mengharungi wabak ini. Sebab apa? Pada awal-awal dulu kita lihat kestabilan politik kita lebih stabil daripada masa sekarang ini. Kita lihat kita berjaya melandaikan cerun jangkitan itu. Tetapi apabila berlaku political instability, akan mencetuskan kurangnya keyakinan ke rakyat terhadap kerajaan, dan akan menyebabkan kurangnya keyakinan rakyat terhadap vaksin dan usaha kerajaan dalam menangani COVID-19 ini, maka kita akan lihat kes akan makin meningkat. Okey, saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Dr. Sakinah jugalah. Kita sekarang ini berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa sebenarnya, dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan rakyat Malaysia sekarang ini mengharapkan supaya rentas negeri dibenarkan, mereka boleh balik ke kampung untuk berhari raya dan sebagainya. Apakah harapan rakyat Malaysia ini mungkin akan terlaksana dengan keadaan ataupun situasi COVID-19 ketika ini, dan mungkin sehingga ke penghujung bulan Ramadan nanti? Pandangan ikhlas daripada Dr. Sakinah. Satu pandangan yang saya kira boleh mencetuskan kontroversi. Okey, apa yang saya nampak, kalau kita tengok keboleh jangkitan ataupun unlock pada hari ini dicatatkan pada 1.17. Betul. Dan angka kalau kita tengok pada hari ini pun actually memang tinggi lah, 2,341 kes yang dicatatkan pada hari ini. Dan 3 kematian. Kalau tengok suasana yang actually kita punya keboleh jangkitan telah meningkat pada 3 hari bulan April, dan seterusnya tak turun-turun. So saya rasa kita kena realistik. Kita kena realistik. Memang kita sangat-sangat mengharapkan kita kata kelonggaran dari segi kebenaran merentas negeri. Tetapi kita juga mendapati hasil dari pengalaman kita yang lalu, apabila berlaku rentas negeri, akan berlaku social gathering ataupun kita akan berjumpa saudara mara, kawan-kawan, dan dari situlah boleh berlaku penularan yang lebih besar, dan seterusnya mewujudkan kluster-kluster baru. Ini yang kita nampak, kita kata 2 minggu selepas
cuti sekolah pada akhir bulan Mac yang lepas. Di mana terdapat rentas negeri atas tujuan sosial dan 2 minggu selepas cuti sekolah angka mula meningkat naik. Jadi kita boleh nampak trend tu. Atas sebab itu saya rasakan seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini, bahawa kebenaran untuk rentas negeri untuk sambutan Hari Raya akan ditangguhkan. Jadi dan termasuk juga kenyataan polis PJRM juga menyatakan bahawa kebenaran rentas negeri hanya dibenarkan daripada Isnin sampai Khamis saja, dan itu pun hanya dibenarkan untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, maksudnya atas urusan yang sangat penting dan kecemasan, dan tidak termasuk social gathering. Ini yang saya rasa satu langkah kerajaan yang amat perlu pada masa ini. Jadi kalau tanya saya, pandangan Islam saya, adakah kita akan dilonggarkan perkataan untuk rentas negeri untuk berhari raya? Saya tidak rasakan itu satu kemungkinan pada masa sekarang. Dr. Sakinah orang mana? Cik Syakawi, saya orang Terengganu. Jadi kalau ini jadi kalau menjadi kenyataan tak boleh balik lah tu. Tak apa, saya reda sebabnya okeylah. Okey, kita kembali kepada Dr. Megat Amirul lah. Okey, kalau tadi pun ada kita sentuh tentang ancaman varian baru tu. Mungkin hanya sepintas lalulah. Adakah itu juga semakin menjadi ancaman sebenarnya kepada situasi COVID di negara kita ketika ini sebenarnya, Dok? Buat masa ini kita masih lagi belum ada data yang konklusif ataupun data yang khusus untuk varian ini sama ada ia boleh mendatangkan ancaman baru. Namun preliminary data telah menunjukkan bahawa varian yang berasal daripada UK dan juga South Africa dia boleh berjangkit dengan lebih cepat. Dan ia mungkin menyebabkan peningkatan, salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kes di Malaysia juga sebenarnya. Okey, dan juga ada juga kerisauan bahawa terdapat varian yang boleh menyebabkan vaksin Pfizer menjadi tidak berkesan berdasarkan preliminary data daripada Israel. Okey, tetapi saranan saya adalah kita minta rakyat jangan risau. Okey, setakat ini belum ada data yang konklusif, belum ada saranan daripada WHO dan juga Malaysia masih lagi menunggu data dan saranan dari WHO untuk langkah seterusnya dalam menangani varian ini. Dan juga saya kira langkah Malaysia dalam mengambil vaksin dari pelbagai sumber adalah salah satu langkah yang bijak, kerana apabila wujud satu varian yang tidak berkesan dengan satu vaksin, kita masih ada vaksin-vaksin lain yang mungkin insya-Allah akan masih mendatangkan kesan terhadap varian tersebut. Maka ini adalah satu sebab kenapa kita ambil banyak jenis vaksin. Bila doktor sebut tentang varian UK, tetapi kalau kita lihat ke UK sekarang ni, situasi COVID-19 di UK sudah pun berada pada situasi yang cukup terkawal sebenarnya. Rate-nya juga semakin rendah dan sebagainya. Kenapa itu boleh berlaku di sana sedangkan kita masih lagi menghadapi masalah? Okey, kerana beberapa faktor juga. Faktor yang pertama adalah kerana mereka telah merasa susah dahulu. Sebelum mereka mendapat kes yang landai sebegini, mereka telah merasa satu kes yang amat tinggi hingga menyebabkan kematian yang tinggi di sana. Dan juga faktor kedua adalah pemberian vaksinasi mereka adalah berjalan dengan lebih laju kerana pelbagai faktor tertentulah. Salah satunya adalah petugas kesihatan yang lebih efektif dan lebih ramai di sana. Dan juga faktor ketiga, berbalik kepada kepatuhan terhadap SOP itu sendiri. Jadi saya kira kalau kita nak ambil contoh, UK satu contoh yang baik. Juga kita ambil contoh daripada Jepun dan juga Korea yang mana mereka berjaya melandaikan cerun pandemik ini apabila hanya dengan menggunakan pematuhan SOP sahaja. Okey, barangkali Dr. Sakinah, tadi pun doktor ada mention ataupun sebut tentang kita sekarang ini sudah pun beralih ke fasa kedua untuk suntikan vaksin COVID-19 ini. Jadi harapan doktor jugalah mungkin Kementerian Kesihatan juga perlu melihat satu perubahan yang lebih efektif sebenarnya, sesuatu yang lebih proaktif dalam usaha untuk memberikan kegembiraan kepada rakyat, khususnya yang mengharapkan bahawa mereka akan menerima suntikan COVID-19 ini secara segera sebenarnya. Pandangan doktor? Okey, saya rasakan kerajaan telah memberi peluang pada rakyat untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID. Tetapi apa yang sedikit merisaukan saya ialah bila terdapat penyebaran info-info yang tidak sahih yang berupaya menimbulkan
keresahan dan sanksi rakyat kita kepada vaksin ni, ia akan menimbulkan kita kata satu suasana yang tunggu dan lihat. Maksudnya nak tengok dulu orang lain dapatkan vaksin macam mana. Jadi tak ada keinginan untuk mendaftar cepat-cepat dan juga untuk mendapatkan vaksin cepat-cepat, terutama di kalangan pesakit kronik dan juga warga emas. Ini yang saya sedikit bimbang lah. Sebab tu saya mengharapkan satu usaha yang proaktif di kalangan kita kata kerajaan, kementerian, untuk kita kata memberi penerangan secara lebih meluas, lebih rancak lagi. Mungkin kita boleh gunakan masjid-masjid untuk memberikan info-info yang lebih sahih, dan juga menggunakan warga emas sebagai contoh. Sebab tadi hari ni saya dapati YBKJ telah berkongsi satu video di mana seorang warga emas yang berumur 80 tahun telah disuntik, dan beliau pun memberi galakan pada warga emas yang lain untuk mendapatkan suntikan. So, saya rasa itu satu cara yang bagus. Jadi saya amat menggalakkan warga emas dan juga pesakit kronik untuk mendapatkan mendaftar supaya nama mereka ni dimasukkan dalam senarai penerima vaksin dengan cepat. Sebab kita perlu ingat, mereka lah, iaitu pesakit-pesakit kronik dan juga warga emas yang perlu kita lindungi. Sebab mereka ni golongan yang berisiko tinggi. Jadi mereka lah yang perlu mendapatkan vaksin seberapa segera. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Sakinah Sulong kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah di masa-masa yang akan datang bila kita bercakap tentang hal-hal seperti ini, kita akan hubungi doktor lagi untuk mendapatkan pandangan dan juga maklumat yang cukup penting sebenarnya. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Sakinah Sulong. Baik, Dr. Megat Amirul, kita berada di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, dan kita mengharapkan bahawa fasa kedua suntikan COVID-19, vaksin COVID-19 ini akan berjalan dengan lancar, walaupun sudah ada situasi yang agak kelam kabut. Hari ini pun ada laporan dalam media yang mengatakan bahawa dia mendaftar di Melaka, tetapi pusat suntikannya ialah di Kuantan, Pahang. Itu yang menimbulkan sedikit situasi yang tidak menyenangkan. Tapi harapan dan juga pandangan doktor. Okey, harapan saya walaupun akan berlaku sedikit hiccups dalam pemberian vaksin pada fasa kedua ini, saya harap rakyat masih perlu ingat bahawa vaksin ini adalah mungkin boleh menjadi satu faktor yang membantu kita untuk melawan jangkitan COVID-19 dan wabak COVID-19 ini. Oleh itu, sedaya upaya kita jika berupaya untuk mendapatkan vaksin ini, daftarlah segera dan cuba dapatkan vaksin ini. Okey, jangan seperti Dr. Sakinah kata, kita ambil sikap tunggu dan lihat. Kerana apa? Kalau kita nak tunggu dan lihat, semua orang pun nak tunggu dan lihat, siapa yang nak jadi yang dilihat itu? Siapa nak jadi role model itu? Jadi kami frontliners, hampir semua kami dah menerima suntikan. Okey, dan alhamdulillah setakat ini saya masih lagi bernafas di sini, Dr. Sakinah masih lagi bernafas di Johor sana. Jadi kami tidak mengalami apa-apa kesan sampingan yang serius dan masih lagi boleh bertugas. Dan kami boleh jadi role model untuk mengatakan bahawa vaksin ini selamat. Maka tolong please daftar untuk vaksinasi dan tingkatkan keyakinan anda bukan hanya terhadap vaksin tetapi juga terhadap urusan kerajaan dalam menguruskan wabak ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Megat Muhammad Amirul Hamzah Megat Hashim, dan terima kasih juga kepada Dr. Sakinah Sulong kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak yang kita bualkan berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 ini, dan saya ingin memetik daripada apa yang Dr. Megat Muhammad Amirul sebut, bahawa janganlah kita percaya 100% apa yang disebarkan tentang isu-isu yang negatif berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini, terutamanya dalam media sosial. Kerana jangan lupa, kadang-kadang mainan di sebalik itu juga sebenarnya harus kita faham, dan bukan rahsia lagi bahawa ada juga isu-isu ini dimainkan disebabkan oleh isu-isu politik dan sebagainya. Itu harus kita faham. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan yang juga selalu saya ingatkan, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.